Perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu kes aktif jangkitan COVID-19 masih dalam rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dan tidak ada kes baharu dicatatkan hari ini. Dalam siaran akhbar, Kementerian Kesihatan juga memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 147 kes dengan kes yang sembuh seramai 143 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 iaitu 163 hari yang lalu. Jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan ialah sebanyak 6 kes. 331 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 6,993 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac tahun ini. Dalam pada itu, 406 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan dalam tempoh 24 jam menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 64,302 sampel. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. 8 anggota bersenjata di Raja Brunei ABDB dan seorang pegawai pasukan polis di Raja Brunei akan menyertai pasukan pemantau antarabangsa ke-17 di Mindanao, Republik Filipina. Pagi tadi diadakan majlis doa selamat bagi kontingen berkenaan yang akan bertolak pada Selasa ini. Majlis berlangsung di Surau Ad-Difa, Bolkiah Garrison. Hadir yang berhormat Pendatu Lala Raja Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei dan Major Jeneral Udara, Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah ABDB. Majlis juga diselajurkan dengan penyampaian buku panduan kembara prajurit kepada anggota-anggota yang akan mengikuti misi tersebut. Kontingen IMT ke-17 diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Fakharuddin Zuraidi bin Haji Ramli. Juga hadir Brigadier Jeneral Besar Datuk Seri Pahlawan Syahril Anwar bin Haji Mawiyah, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan. Pada bulan Julai 2020, negara Brunei Darussalam telah mencatatkan nilai jumlah perdagangan 1,330.7 juta ringgit iaitu peningkatan sebanyak 22.1% daripada 1,089.8 juta ringgit pada bulan yang sama pada tahun 2019. Menurut siaran media Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi, bagi perubahan bulan ke bulan, jumlah perdagangan bagi bulan Julai 2020 meningkat sebanyak 17.5% berbanding bulan Jun 2020. Jumlah ekspor menurun sebanyak 24.2% tahun ke tahun kepada 508.5 juta ringgit berbanding 670.8 juta ringgit pada Julai 2019. Ini disebabkan terutamanya oleh penurunan ekspor minyak mentah dan juga penurunan gas cecair asli LNG disebabkan oleh permintaan global yang perlahan berikutan pandemik COVID-19 ditambah dengan penurunan pasaran harga ekspor bagi kedua-dua minyak mentah dan gas cecair asli. Jumlah isi padu dan purata ekspor minyak mentah menurun manakala ekspor LNG menurun disebabkan oleh penurunan purata harga ekspor. Pasaran ekspor utama pada Julai 2020 adalah Jepun iaitu 22.6%, diikuti oleh Singapura 19.1% dan Malaysia 17.1%. Bagi import, jumlah nilai menunjukkan peningkatan kepada 822.2 juta ringgit pada Julai 2020 daripada 419 juta pada Julai 2019.
5 komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, barang-barang keluaran kilang, kimia dan makanan. Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan menyumbang sebanyak 56.5% dari jumlah import, diikuti oleh import barang modal 38.3% dan barang penggunaan 5.2%. Dari segi import, mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Malaysia, diikuti oleh Emiria Arab Bersatu dan Nigeria. Mengikut mod pengangkutan pada bulan Julai 2020, peratus yang tertinggi adalah mod pengangkutan laut, diikuti oleh pengangkutan udara dan melalui darat. Perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi negara Brunei Darussalam menggunakan General System bagi merekodkan perangkaan perdagangan yang meliputi import, ekspor domestik dan ekspor semula. Laporan penuh IMTS bagi bulan Julai 2020 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn. Kebajikan golongan kanak-kanak dari keluarga-keluarga yang kurang berkemampuan terus mendapat perhatian. Laporannya menyusul selepas petikan titah ini. Lebih RM12,000 berjaya dikutip dalam aktiviti jangkauan masyarakat melalui projek Amal Al-Markabah bagi membantu kanak-kanak dari keluarga yang kurang berkemampuan di Kampung Kapuk dan Rancangan Perumahan Negara Meragang. Petang tadi diadakan majlis penyerahan sumbangan di kediaman Pangeran Haji Ibrahim bin Pangeran Haji Timbang, pemangku ketua kampung berkenaan. Derma diserahkan oleh Yang Berhormat Pangeran Haji Muhammad bin Pangeran Haji Osman alias Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Ketua Kampung Masjid Lama Pekan Muara, Sabun dan Pelumpung. Kutipan derma adalah hasil sumbangan daripada beberapa buah syarikat dan orang-orang perseorangan. Projek Amal Markabah merupakan salah satu aktiviti pengurusan pertengahan EDPMMO kali ke-29 yang dikendalikan oleh Universiti Teknologi Brunei UTB dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Awam. Juga hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati dan tidak ada seorang pun daripada kita yang tahu bila ia akan terjadi. Sesungguhnya mati itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti akan terjadi dan apabila sampai waktu dan ketikanya, ajal seseorang itu tidak akan dipercepatkan atau dilambatkan walau sesaat pun. Perkara tersebut disentuh dalam khutbah Jumaat bertajuk keutamaan mengingati mati. Khutbah Jumaat juga mengingatkan bahawa ajal itu datang menjemput pada bila-bila masa sahaja tanpa mengira sama ada seseorang itu miskin, lemah, sakit dan tua, malah orang kaya, kuat, sihat dan muda. Rasulullah SAW dalam hadis baginda juga menganjurkan umatnya agar sentiasa memperbanyakkan mengingati mati. Adapun antara keutamaan dan kelebihan bagi orang-orang yang senantiasa mengingati mati itu adalah: pertama, melembutkan hati agar segera bertaubat. Kedua, mencegah diri daripada melakukan perbuatan dosa, mungkar dan maksiat. Ketiga, membangkitkan semangat untuk mempertingkatkan lagi amal ibadat dan amal kebajikan. Keempat, melunturkan kecintaan terhadap dunia. Kelima, mencegah diri daripada bersikap rakus dan tamak terhadap kesenangan dan nikmat duniawi. Keenam, mendidik diri agar bersikap rendah diri, rendah hati, tidak sombong dan tidak berlaku zalim. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagai orang Islam, sudah setentunya kita mengimpikan dan mengharapkan agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, yaitu kesudahan yang baik. Adapun antara cara untuk mendapatkan husnul khatimah itu ialah dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangannya.
Selain itu, kita juga dianjurkan untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh agar pengakhiran hidup kita itu nanti dalam iman dan takwa. Mengekalkan kualiti dan kuantiti premium serta keselamatan makanan menjadi visi dan misi Syarikat Kumpulan Tuah Maju Multifood atau TMM sehingga mampu memasarkan produk-produk makanan lautnya ke luar negara, antaranya Amerika Syarikat, China dan Jepun. Dengan pengalaman lebih 10 tahun dalam penghasilan makanan laut iaitu udang segar dan berkualiti, syarikat tersebut sentiasa mengutamakan kepuasan pelanggan dalam perkhidmatannya. Ikuti perincian mengenainya bersama Asmayati Matusin. Sejak mula beroperasi pada tahun 2003, syarikat TMM menternak udang segar dan memproses makanan laut yang lain menggunakan jenama Moonlight dan Golden Sunshine. Aktiviti memproses makanan laut dilakukan di kilang TMM Processing Sdn Bhd yang terletak di Serasa sebelum diedarkan ke pasaran tempatan. Dengan visi dan misi mengekalkan kualiti dan kuantiti premium serta keselamatan makanan, syarikat TMM berjaya meraih pencapaian memberangsangkan termasuk anugerah penghargaan Pioneer Status daripada Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta memasarkan produknya ke pasaran antarabangsa seperti China dan Jepun. Ini adalah syarikat tempatan yang berjaya untuk menembusi pasaran Amerika Syarikat. Ianya juga berjaya untuk mendapat persijilan HACCP iaitu Hazard Analysis Critical Control Points yang didapati oleh pihak luar di mana ia membolehkan lagi syarikat untuk berjual ke negara-negara antarabangsa. Meskipun mempunyai pengalaman lebih 10 tahun dalam perusahaan makanan laut, namun syarikat TMM juga tidak terlepas berhadapan cabaran akibat pandemik COVID-19. Syarikat mengusahakan untuk mengurangkan kos-kos perbelanjaan dan juga memberi fokus kepada pengeluaran produk-produk yang mempunyai demand yang tinggi. Semasa COVID-19, kami juga mengambil peluang untuk membuat perkhidmatan penghantaran makanan laut ke rumah. Sebagai syarikat yang sudah lama berkecimpung dalam perusahaan, syarikat TMM tetap mengutamakan setiap produk yang dipasarkan adalah makanan laut yang segar dan berkualiti. Bahkan moto kepuasan pelanggan sebagai keutamaan menjadi rahsia kejayaan TMM. Asmayati Matusin melaporkan untuk Berita RTB. InsyaAllah mempelbagaikan lagi pengeluaran dan juga mendapat peluang untuk mengeksport ke negara-negara lain dan juga memberi semangat dan mendorong para belia untuk terlibat lagi dalam industri perikanan dan sektor pertanian. Perbincangan dan aktiviti Bulan Kesedaran Kanser Payudara Pusat Pakar Pantai Jerudong PJSC akan diteruskan sehingga hujung bulan ini. Acara bertujuan untuk meningkatkan perhatian dan sokongan bagi kesedaran, pengesanan awal dan rawatan selain penjagaan paliatif bagi penyakit kanser payudara. Acara berlangsung pagi tadi di pusat berkenaan. Perbincangan sesi bagi memfokuskan topik Coping with Breast Cancer yang antara lain menasihatkan kesediaan dalam kalangan pesakit dan keluarga dari segi mental dalam menghadapi kanser payudara. Juga disentuh ialah pemahaman bagaimana mengatasi ketakutan dari kanser payudara dan cara untuk menanganinya. Pada sesi petang, sesi interaktif Look Good, Feel Good dan hijab styling diketengahkan bagi menunjukkan kepada para pesakit bagaimana untuk menjaga keterampilan diri untuk merasa lebih baik, terutamanya apabila seseorang itu sedang menjalani rawatan kanser. Perbincangan dan aktiviti Bulan Kesedaran Kanser Payudara mingguan PJSC adalah sejajar dengan objektif dan komitmen dalam menyokong program dan inisiatif kesedaran mengenai kanser sebagai usaha untuk mengurangkan beban mereka yang menghidapinya.
Berikutan sidang media yang diadakan pada 5 Oktober 2020 mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi berikutan beberapa kejadian kenderaan-kenderaan terbakar di negara Brunei Darussalam. Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi beserta agensi-agensi penguatkuasaan telah mengadakan beberapa siri operasi pemeriksaan terhadap bengkel-bengkel kenderaan yang beroperasi di negara ini, khususnya bengkel-bengkel yang tidak berdaftar dengan JPD. Pemeriksaan antara lain bertujuan untuk mengenal pasti bengkel-bengkel yang beroperasi dengan tidak berdaftar dengan JPD dan mendapat pengiktirafan daripada agensi-agensi berkenaan. 4 sesi operasi pemeriksaan telah diadakan iaitu pada 28 September 2020, 30 September 2020, 6 Oktober 2020 dan 8 Oktober 2020. 17 buah bengkel kenderaan yang tidak berdaftar dengan JPD di kawasan daerah Brunei dan Muara telah diperiksa dan antara hasilnya adalah seperti berikut. Bengkel-bengkel disahkan tidak berdaftar dengan JPD dan tidak melalui proses pengiktirafan bengkel. Bengkel-bengkel didapati tidak layak untuk diberi pengiktirafan bengkel sama ada bagi kelas A, B atau C mengikut tahap perkhidmatan yang diberikan. Bengkel-bengkel yang tidak menunjukkan sebarang sijil yang sah, terdapat kenderaan-kenderaan terbiar di persekitaran bengkel-bengkel. Bengkel-bengkel mengendalikan kerja-kerja ubah suai atau baik pulih enjin atau badan kenderaan yang tidak diketahui tahap kepakarannya. Bengkel-bengkel tidak mempunyai piawaian atau pengiktirafan dari segi keselamatan, kesihatan dan alam sekitar. Keadaan premis dan bangunan bengkel berada dalam keadaan yang tidak bersih dan teratur, pembuangan minyak atau peralatan-peralatan ganti yang terpakai secara tidak teratur. Keadaan bangunan yang mungkin memerlukan pemeriksaan agensi-agensi berkenaan. Kerja-kerja pendawaian dan peralatan elektrikal dikendalikan oleh beberapa bengkel kenderaan yang tidak diketahui tahap kepakarannya, pengambilan tenaga kerja yang tidak jelas dari segi kepakaran. Peratus pengambilan pekerja asing yang melebihi pekerja tempatan, penggunaan peralatan-peralatan yang tidak diperiksa dari segi tahap keselamatan dan kesesuaiannya, tidak mengamalkan amalan pemakaian alat pelindung diri PPE yang bersesuaian dengan aktiviti kerja, tidak mempunyai tempat penyimpanan kimia yakni bahan berbahaya dan alat atau perkakas yang bersesuaian, keadaan alat amaran seperti brek, gelas alarm tidak berfungsi serta terhalang, alat-alat pemadam api dalam keadaan mansuh, peralatan-peralatan berkenaan yang tidak pasti dikalibrasi atau mengikut peraturan unit sukatan dan timbangan, tempat-tempat penyimpanan tidak diperbuat daripada bahan tahap api, pengubahsaian bangunan tanpa kebenaran seperti tambahan pejabat atau tempat tinggal di tingkat mezanin atau tingkat pertama. Pembuatan infrastruktur bagi tempat tinggal adalah diperbuat daripada bahan yang mudah terbakar seperti plywood. Kebersihan dalam dan luar bengkel kurang memuaskan, tata cara penyimpanan tong minyak terpakai yang kurang betul. Pihak JPD dan agensi-agensi penguatkuasa masih menjalankan penyiasatan dan penganalisaan hasil maklumat-maklumat yang diperolehi daripada pemeriksaan dan yang dijalankan setakat ini. Berdasarkan penilaian awal mengikut skim pengiktirafan bengkel JPD daripada sejumlah 17 bengkel yang telah diperiksa, tiada bengkel yang memenuhi kriteria penilaian bengkel kelas A, 2 bengkel memenuhi kriteria penilaian bengkel kelas B dan selebihnya iaitu 13 buah bengkel boleh dipertimbangkan untuk pengiktirafan bengkel kelas C. Dalam pada itu, nama syarikat denda compound, syarikat perniagaan 88 Auto Works RM200, Sing Kiap Hien Motor Company RM500, Vijaya Sdn Berhad RM500, syarikat Muhammad Nabil Enterprise RM500, syarikat Good Yek Sdn Berhad RM500, Viti Automobile Service Sdn Berhad RM500, Lapsing Auto Servicing RM500. Dalam pada itu, tindakan awal telah dibuat di mana 7 denda kompaun dikeluarkan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 Bab 12-1 atas kesalahan dari aspek kebersihan bangunan dan sekitar premis. Selain itu, teguran dan nasihat bertulis juga dikeluarkan oleh agensi-agensi penguatkuasaan.
Pemilik-pemilik bengkel juga diberikan tempoh bagi bengkel-bengkel berkenaan untuk membuat tindakan penambahbaikan dalam satu jangka masa yang tertentu. JPD dengan kerjasama agensi-agensi penguatkuasaan akan berterusan mengadakan lawatan-lawatan ke bengkel-bengkel kenderaan di negara ini dan akan tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pemilik-pemilik bengkel kenderaan yang tidak mengikut peraturan dan undang-undang yang berjalan pada masa ini. Sehubungan itu, JPD ingin menasihatkan semua pemilik-pemilik bengkel kenderaan yang belum mendaftarkan bengkel-bengkel mereka dengan JPD untuk berbuat sedemikian dengan beberapa segera. Melalui skim pengiktirafan bengkel, JPD akan menilai dan memberikan pengiktirafan berdasarkan tahap keupayaan dan juga jenis-jenis perkhidmatan yang diberikan, di mana melaluinya akan dapat memastikan bengkel-bengkel memberikan perkhidmatan dengan teratur demi menjamin keselamatan orang ramai. Dalam pada itu, orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berwaspada dalam mendapatkan perkhidmatan untuk memelihara, membaik pulih kenderaan dengan menghantar kenderaan mereka ke bengkel-bengkel kenderaan yang diiktiraf oleh JPD sahaja. Senarai bengkel-bengkel yang diiktiraf JPD boleh diperolehi dengan melayari laman sesawang JPD www.jpd.gov.bn. Untuk maklumat lanjut, orang ramai bolehlah menghubungi JPD di talian 2451979 atau 80 atau 87 sambungan 111 pada waktu pejabat atau email info_ltd@jpd.gov.bn atau ovis@jpd.gov.bn atau hubungi talian Darussalam 123 atau melalui aplikasi WhatsApp talian Darussalam 833-3123 atau layari laman sesawang talian Darussalam www.123.gov.bn. Satu operasi bersepadu diketuai bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan dilaksanakan hari ini bersama-sama pasukan penguatkuasaan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan, pasukan penguatkuasaan Jabatan Buruh dan pasukan Polis Diraja Brunei di Pasar Gadong, Mukim Gadong. Antara kesalahan-kesalahan yang didapati semasa ops sepadu berkenaan adalah kesalahan di bawah Akta dan Peraturan Imigresen, iaitu seorang suspek telah disyaki melanggar Peraturan 94 menyalahgunakan pas lawatan sosial, manakala seorang lagi suspek disyaki melanggar Peraturan 15.2 menyalahgunakan pas kerja yang diberikan, dan 3 orang suspek dipercayai tidak melakukan pekerjaan seperti yang tercatat dalam pas kerja. Hasil pemeriksaan Jabatan Buruh juga mendapati beberapa kesalahan lain di bawah Perintah Pekerjaan 2009, antaranya majikan tidak memberikan cuti rehat sehari dalam seminggu kepada pekerja dan penempatan pekerja tidak mengikuti kebenaran lesen pekerja asing. Sementara itu, beberapa penyewa bangku juga didapati melakukan kesalahan penyalahgunaan syarat sewa bangku Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan. Sehubungan itu, orang ramai terutama sekali penyewa-penyewa dan peniaga-peniaga adalah diperingatkan untuk tidak menyalahgunakan kemudahan dan bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan, terutama sekali untuk rakyat tempatan. Para peniaga turut diperingatkan agar sentiasa mematuhi akan peraturan pihak-pihak berkuasa di negara Brunei Darussalam bagi memastikan kerukunan dan keselamatan negara terjamin. Sebarang aduan dan perkongsian maklumat, hubungi talian Darussalam 123, email info@123.gov.bn, laman sesawang www.123.gov.bn atau WhatsApp 8333-123. 3 orang lelaki warga negara asing ditahan semasa operasi pumpung yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK Bandar Seri Begawan. Operasi kemarin dijalankan di beberapa buah kedai di sekitar Kampung Serusup. Mereka akan disiasat di bawah Akta dan Peraturan Imigresen Penggal 17 dan tindakan selanjutnya kerana menyalahgunakan syarat-syarat PAS Imigresen. JIPK akan melaksanakan secara berterusan
pemantauan operasi dan pemeriksaan berpandukan kepada maklumat yang ada sama ada secara bersendirian atau bersama dengan agensi penguatkuasaan yang lain. Ke arah aktiviti penguatkuasaan tersebut, JIPK meminta kerjasama orang ramai bagi sama-sama memberikan maklumat berhubung dengan pesalah imigresen. Sebarang maklumat dan nama pemberi maklumat akan dirahsiakan sepenuhnya dengan menghubungi talian hotline Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan di talian 8734-888 dan 8753-888. Perniagaan food truck semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat khususnya golongan muda yang mula berjinak-jinak dengan perniagaan. Perniagaan ini dikatakan menjimatkan kos dan mampu memberi pulangan yang lumayan sekiranya strategi yang digunakan adalah betul. Oleh itu, tidak hairanlah anak muda masa kini tertarik untuk menjalankan perniagaan tersebut. Perniagaan food truck ini antara yang dipaparkan dalam berita ekonomi Ahad ini. Salah seorang belia di daerah Temburong antara pengusaha food truck yang tidak melepaskan peluang untuk berniaga burger. Usaha Awang Muhammad Daniel Radhi bin Kennedy ini dapat memperlihatkan kemampuan belia dalam mewujudkan perkara yang berpotensi yang boleh ditambah baik lagi di masa akan datang sekaligus dapat meningkatkan ekonomi negara. Starting capital untuk khas untuk food truck ini adalah lebih kurang 5 ke 8,000 lah untuk memulakan. Termasuk bas, badan bas dan juga equipment yang di dalam dan juga untuknya kita ni inventory stok lah. Sudah bermula 5 ke 8,000 macam itu. Khusus untuk food truck kami ini, kami dikenali dengan signature produk kami iaitu burger udang galah. Sebahagian jalan di pusing keliling Jabatan Perdana Menteri akan ditutup sementara esok 17 Oktober 2020. Penutupan yang akan bermula pada pukul 8 malam sehingga 6 pagi hari berikutnya adalah bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan jalan dan melapis semula aspal di pusing keliling berkenaan dilaksanakan. Jalan berkenaan akan dibuka semula sebaik sahaja kerja-kerja berkenaan selesai dilaksanakan. Sebarang aduan bolehlah menghubungi talian Darussalam 123, live chat 8333-123, Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email pro@pwd.gov.bn. Sementara itu, beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan mengalami pemotongan sementara bekalan elektrik esok. Kita ikuti maklumat mengenainya. Kawasan yang terjejas ialah Simpang 221 hingga Simpang 223, Kampung Serasa dan kawasan sekitarnya. Pemotongan sementara bekalan elektrik akan bermula pada pukul 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Gangguan adalah disebabkan oleh kerja-kerja penggantian talian kawat atas. Sukan. Dalam usaha mengembangkan pembangunan sukan futsal di negara ini, Gold Brazil Futsal Institute Brunei Darussalam telah mengajurkan kursus jurulatih futsal Community Gold Brazil level 1. Perasmian kursus tersebut diadakan pagi tadi di Hotel Parkview, Jerudong. Kursus dirasmikan oleh Muhammad Nurasfa Nabihan Hakim bin Haji Puspa, Pengarah Eksekutif Gold Brazil Futsal Institute Brunei Darussalam. Kursus 2 hari yang disertai 10 orang itu diisi dengan sesi taklimat mengenai dengan asas-asas kejurulatihan serta sesi praktikal di bawah bimbingan Haji Puspa bin Haji Muhammad, instruktur Gold Brazil yang juga pengarah teknikal Gold Brazil Futsal Institute Brunei Darussalam.